Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab kita di muka surat 14. Pastinya kita nak masuk pasal baru. Faslun fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yatharu minha bid-dibaghi wa ma la yatharu minha. Pasal kita nak sambung situ insya-Allah. Ada sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah. Syukur kita nikmat hidup masih diberi, syukur kita dapat Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita Islam Allah Taala beri, bukan Islam baka dan keturunan, tapi dijadikan kita boleh mengira dan membenarkan semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi yang kita, jika kita membenar dan mengiyakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ada ilmu yang kita yakin bahwasanya ajarannya adalah benar, dengan ada ilmu, dengan makrifah kita pada Allah Taala dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yang dengan itu pula kita boleh taat patuh pada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat yang sebesar itu Allah Taala bagi kepada kita. Lebih-lebih lagi syukur kita dapat sihat, lapangan masa dan diberikan kita hidayah taufik, ada keupayaan kepada kita pada pagi ini untuk boleh hadir ke Kota Raja ni untuk meneruskan pengajian yang saya dah tertangguh 2 bulan. Ramadan itu tak boleh hadir, sebelum Ramadan tu pun tak hadir, jadi 2 bulan tangguh. 2 bulan tu. Jadi macam mana pun 2 bulan, InsyaAllah kita manfaatkan balik dengan kita meneruskan hari ini kesempatan yang ada dan pertemuan pagi ini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Matlab Badr ini insyaAllah. Baik, kata musannif, faslun fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yatahharu minha bittibaghi wa ma la yatahharu minha. Satu terjemah, ini satu pasal pada menyatakan sesuatu daripada ain yang mutanajjis dan barang yang suci daripadanya dengan disamakan dia dan barang yang tiada suci daripadanya. Bahasa tu bahasa klasik sikit, cuba hati elok apa yang bab kita nak bicara ni. Kata dia ni satu pasal, jadi dengan bab dulu dengan pasal dulu ni satu pasal lain lah. Bahasa fasal ni kalau bahasa Arab daripada fasala dengan makna ceraian. Kalau dulu kita bicara bab air, jadi kalau ikut ini adalah fasal pertama setelah kita bicara kitab, yang asal kitab kita dengan nama itu Kitabu Ahkamit Taharah. Yang ni nak masuk bab pasal. Istilah pasal ni asal bahasa Arab dan bahasa pasal ni telah diguna pakai dalam bahasa Melayu kita, apatah lagi dalam bahasa mahkamah kan. Memang mahkamah menggunakan istilah pasal-pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal. Memang menggunakan betul-betul sebiji copy paste photostat bopi yang bahasa itu daripada bahasa Arab. Baik, jadi kalau gitu bila sebut pasal ni asal makna perceraian, jadi yang ni nak menceraikan permasalahan lepas lah. Dan memang dah jadi istilah dalam kitab fiqh kita bila disebut paslun, maksudnya ni yang ni nak ceraikan permasalahan lepas bab air, yang ni satu ceraian lain dengan istilah pasal. Cukuplah macam tu kot untuk uraikan dan syarahkan pasal itu. Dan pasal kita ni nak menyatakan sesuatu daripada ain yang mutanajis. Pertama dia nak bahas tentang ada ain najis. Istilah ain najis ni najis lah. Kan kita dah belajar lepas ada istilahnya air yang mutanajis. Dan ada sambil-sambil tu kita dah belajar bab najis. Antaranya kita dah belajar bab najis maaf antaranya. Dan ada pengetahuan yang rasanya boleh saya bahasakan sebagai general knowledge, pengetahuan am yang kita sedia tahu sebagai orang Islam. Ada istilah najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah, ada najis mughalazah, dan siapa dia yang termasuk dalam kategori itu ada rasanya pengetahuan itu sangat umum di kalangan kita. Jadi dia nak bicara ni ada ain najis satu,
Dan juga ada barang yang boleh disuci daripadanya daripada najis dengan disamakkan dia. Jadi ada bab yang nak bicara, kita nak bicara ni, ada benda yang namanya najis, dia boleh disucikan. Dan nak bicara ni adalah bab yang ada benda yang dia ni boleh kita sucikan dengan disamak. Jadi ada benda yang boleh suci dengan samak, satu. Dan ada benda yang dia ni asalnya najis tapi dia boleh jadi suci. Bab tu. Bab ni kalau kita tengok sikit fenomena yang ada dalam negara kita, bab ni satu masa dulu sebelum puasa itu ada bising sikit. Sebelum puasa rasanya. Isu apa? Isu gelatin babi. Bab babi itu tu. Kan? Tapi kita ngaji lepas ni. Tak apalah, biar-biarlah. Macam mana pun, tengok, semak. Yang tuan-tuan duk faham. Kalau tak faham lagi, satu ataupun yang rasa macam faham, tengok tak faham, betulkan fahaman anda kalau salah. Pasal kita tengok zaman sekarang ni, banyak sangat pahaman-pahaman tak apa benda dah. Yang bila kita rujuk kitab, kita tengok pahaman tu salah dan tak betul dengan kitab. Apatah lagi kita tengok pahaman tu yang menyebarnya dan memasyhurkan pendapat itu, kadang-kadang ada title, ada nama. Pula tu ada title tu antaranya doktor-doktor. Doktor tu bukan doktor perubatan, doktor PhD. Pula tu bukan PhD engineer, PhD apa-apa, PhD syariah, Usuluddin, ngaji Mekah, Madinah. Tapi pe'ot. Pe'ot ni bahasa kampung sikit. Istilah pe'ot tu maksudnya apa? Tak betul. Kita semak lagi, tengok betul tak betul. Maklumat yang dah ada, lagi kita share tengok mana yang boleh. Kalau setuju, like. Lepas kita share. Sikit bahasa Facebook. Kadang-kadang kena pakai juga bahasa modern ni, baru budak-budak ni dia enjoy sikit. Kalau tak, serius sangat ustaz ni katanya. Baik. Kita nak bicara bab tu. Jadi dan juga nak bicara ada benda boleh samak-samak. Bab samak ni selalunya dia bab kulit. Yang ni pun ada juga pahaman-pahaman yang tergeliat otak. Benda yang kita duk biasa tengok ulama bahas, kata benda tu tak boleh samak, dia kata boleh samak. Pelik-pelik puak ni. Kita tengok siapa puak pelik tu lagi. Dan juga kata dia nak bicara barang yang tiada suci daripadanya. Cuma kalau bahasa klasik ni digunakan bahasa barang-barang tu. Terjemah kalau bahasa Arab yang kita baca sekali lalu tadi, dengan bahasa ni wama yatahharu minha bid-dibar, disebut ma tu. Kaedah Arab kalau ma ni ada istilah ma mausul. Bila ma mausul ni dia tak akan boleh faham melainkan dengan ada silah dan aid dia. Jadi satu ulama bila dia tak boleh faham melainkan silah aid, dia termasuk adalah isim pula, isim makrifah yang mubham. Kaedah ulama dulu memang dia gunakan bahasa barang. Istilah barang tu satu benda, dan kita kena semak lah nanti maksud barang tu apa. Pasal memang kaedah bahasa Melayu pun kadang-kadang kita gunakan bahasa barang untuk menunjukkan benda-benda sesuatu yang kadang-kadang dia tak tentu, tapi kita faham apa maksud barang itu. Sedikitlah kalau saya sebut mat ganja, itu barang ada lah. Sikit saya nak guna bahasa barang, saya nak gunakan bahasa barang tu. Apa barang tu? Sebut mat ganja, tuan-tuan lah faham lah barang kan. Ni duk qasidah ni, kalau contoh kan saya buat misal, mana barang tu? Tu barang tu. Tuan-tuan kena carilah sikit. Kena ada sedikit kebijaksanaan untuk mencari. Kalau bahasa orang putihnya kena ada figures. Okey. Untuk cari apa barang itu. Apa barang itu. Baik. Saya kita tengok apa barang itu yang dia boleh disuci ataupun tak boleh disuci dengan sama. Agak-agak apa? Barang tu. Kulit lah. Bila bab samak-samak ni yang boleh disucikan, kulit lah. Jadi barang situ kulit lah. Sikit kalau tanya umum sebelum tengok kitab, kulit apa yang boleh samak? Kalau kulit yang daripada binatang sembelih, jangan kata samak, telan pun boleh. Kulit kambing boleh makan? Kita sembelih kambing, apa yang boleh makan? Tanya tukang masak ada. Cuma tulang boleh makan tak? Tulang boleh makan? Dahsyat. Dia punya tukang masak pakar kan. Dia boleh rebus sampai tulang pun lembik.
Kalau lemak apa tu boleh rebus giabok lah apa satu kan. Dia punya sendi-sendi tu boleh makan kan. Cuma ada yang suka tak suka lain hal. Tapi tulang boleh rebus sampai reput ke? Tak boleh. Tulang tak ada. Macam mana pun nak sebut, nak buat samak. Apa yang boleh samak? Kaedah kita dalam fiqah yang boleh samak kulit sahaja. Tulang, gigi, bulu tak boleh samak. Dan yang perlu samak ni apa? Kulit bangkai. Kalau yang tak bangkai kita sembelih, tu tak perlu samak. Pasal apa? Pasal dia sembelihan. Binatang sembelih halal. Yang tak halal apa binatang sembelih ni? Tak, binatang sembelih yang kita dah sembelih. Katalah kambing kita sembelih. Apa yang tak halal dekat kambing yang dah sembelih? Tai. Tai mana halal? Satu kambing kita sembelih, daging boleh, kulit boleh, tanduk dia boleh ambil tak? Boleh, tak ada masalah pasal kita sembelih kan. Tapi tai kambing boleh makan? Tak boleh. Perut boleh. Darah tak boleh. Hati boleh. Jadi kena tengoklah. Jadi walaupun disembelih, masih ada lagi benda-benda yang tak boleh dimakan, khususnya tai kan. Tai boleh tak kita proses bagi jadi suci? Tai tak boleh. Tai tak boleh. Itu je kata. Tai tak boleh bagi jadi suci. Daging boleh tak bagi jadi suci? Daging boleh bagi jadi suci. Daging bangkai. Daging tak boleh bagi suci. Yang boleh bagi suci apa? Kalau bangkai, kulit sahaja. Yang tu yang kalau tak pernah dengar. Kalau saya tanya tu pasal ada benda tu kadang-kadang kita dah biasa belajar dalam pengetahuan general knowledge. Macam tu kot. Kalau general knowledge lah, kalau dah jadi general. Kalau tak ada, tengok tobat ngaji lain lah apa benda tu. Baik. Pertama dia sebut kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakkan dia, sama ada bangkai binatang yang dimakankan dia dan lainnya. Boleh faham fakta hukum tu? Pasal kita baca ni ayat kitab hukum, fiqh kitab hukum tu. Nah, hukum kita ni mengikut fiqh Syafi'i. Dan kita baca ni tadi kita jumpa perkataan pasal. Memang bahasa pasal ni kalau bahasa kebangsaan pun telah digunakan sebagai istilah hukum. Istilah enactment, istilah apa dia, ordinance, istilah bagi section digunakan bahasa pasal tu. Okey. Jadi kita ni kitab fiqh. Dia menggunakan istilah pasal tu lah. Dan fiqh kita mengikut fiqh Syafi'i. Kalau saya sebut sikit lagi bahasa pasal tu. Kita pasal tu bahasa enactment Malaysia. Kalau orang putih cara orang putih. Dengan fiqh orang putih. Fiqh orang putih kan. Kalau Hanafi. Ini kita fiqh Syafi'i, mengikut disiplin dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi ayat pertama dia kata kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakkan dia. Semua kulit, asal dia semua kulit boleh disamakkan dia. Sama ada bangkai ni daripada bangkai binatang yang boleh dimakan akan dia. Masuk bangkai yang boleh dimakan, bangkai yang daging dia boleh dimakan, ataupun bangkai binatang yang daging dia tak boleh dimakan. Boleh faham tak patah tu? Buat misal gajah boleh makan tak? Kita sembelih gajah boleh makan tak? Sembelih pun tak boleh makan, tak sembelih pun tak boleh makan. Jadi bila gajah mati, bangkai tak? Bangkai. Jadi apa yang kita boleh ambil manfaat daripada gajah ni, yang kita boleh sucikan dia dengan disamak kulit. Walaupun daging gajah kita sembelih tak boleh makan, tapi kulit dia boleh disucikan. Itu contoh gajah macam mana pun dia mati mesti bangkai. Sama ada sembelih atau tak sembelih. Lembu boleh makan tak daging dia? Syarat sembelih. Kalau tak sembelih, tengok tepi jalan tergolek, mampus lembu. Boleh tak kita ambil manfaat lagi kat lembu tu? Apa? Kena sama tak? Oleh kerana dia mati jadi bangkai dengan tanpa sembelihan syarak, nama dia bangkai. Untuk sucikan dia mesti disamak. Walaupun dagingnya boleh dimakan jika dia sembelih. Kalau tak boleh sembelih, bangkai lah weh. Takkan lembu tepi jalan nak lapah pergi ambil juga isi jual pekan hari, mana boleh.
Boleh faham kan? Ada fakta yang tu yang saya sebut common knowledge kat situ. Jadi asal fakta dia kata binatang ni bila yang dia ada kulit, sama ada binatang ni binatang daripada jenis yang boleh dimakan daging dia ataupun tidak dengan disembelih, kulit dia tu boleh sama. Cuma ada ayat nanti belakang nanti ada pengecualiannya, melainkan kulit daripada anjing, babi dan keturunan daripada keduanya. Hak tu memang tak ada. Dan itu adalah pendapat yang ada dalam fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, empat-empat mazhab. Empat-empat mazhab. Kulit bangkai. Siap. Baik. Jadi ayat yang dah dilihat tu sama. Dan istilah sama kulit ni dengan kefiat dia nak sebut. Sikit nak sebut tentang bahasa sama tu pasal kita dalam istilah Melayu ni kita dah pakai bahasa sama pada dua tempat. Sama kulit bangkai pun kita guna bahasa sama. Kena najis anjing babi pun kita panggil sama juga. Kita dah jadi bahasa itu. Macam mana pun kalau ikut asal sama ni yang kita nak bicara ni ialah sama kulit. Bukan sama daripada najis anjing babi yang mungkin terpijak yang jadi mutanajis tu. Hak tu kita bicara sama tu dah lepas. Itu sama nak bersihkan kaki kita, lantai, masjid, surau dan sebagainya, yang mana sepatutnya kita nak pakai, kita nak sucikan dia daripada najis anjing babi, ataupun kalau tak najis anjing babi daripada anjing, daripada jilatan dia dan sebagainya, daripada bulu dia. Kalau kita nak sama dia tu dengan kaedah air yang salah satu daripadanya adalah air tanah, dan air tu mesti ada 7 campur air tanah, salah satu daripadanya. Itu sama yang kita dah pakai dulu. Yang ni sama lain, bukan sama tu. Yang ni sama ni tengok dia nak sebut kefiatnya, kefiat sama. Macam mana nak sama kulit? Jadi sama kulit bukan dengan 7 kali air salah satu daripadanya tanah, bukan. Dan sama yang ni kulit anjing babi tak boleh sama. Jadi yang sama yang itu tu, yang tu sama bersih daripada jilatan ke air liur ke daripada najis anjing babi. Itu sama tu. Yang tu sama bersuci. Yang ni sama kulit bangkai. Baik, macam mana kaedah nak menyamak kulit? Kaedah sama ni bahawa dihilangkan lebih-lebihan daripada kulit. Baik, apa lebihan yang ada pada kulit? Pasal kat kulit ni bila kita lapar, antara yang selain pada kulit, yang lekat di kulit, apa? Lendir lagi, lemak, kadang-kadang daging pun lekat. Dan antara yang selain pada kulit, apa? Bulu. Jadi bulu tak boleh disamak. Yang boleh samak ialah kulit. Baik, apa dia antara yang lebih, istilahnya lebih-lebih daripada kulit? Maksudnya yang ni bukan kulit. Nak jelaskan lebih tu daripada darah. Istilah daripada ni memang min huruf jar. Kaedah Arab bila ada huruf jar majrur menjelaskan sesuatu daripada benda yang mubham di hadapan, hak ni dipanggil min lil bayan. Sikit saya syarah Arabnya tu. Tuan-tuan tak faham dengar jelah. Pasal ni usul Arab kan. Pasal kaedah Arab kalau disebut satu umum, dia nak bagi penjelasan tu dia akan sebut daripada. Saya sebut manusia ni banyak bangsa. Daripadanya Melayu. Buat apa perkataan daripada tu? Nak menjelaskan bangsa. Ni lebih-lebihan daripada kulit. Daripadanya darah. Daripada darah. Nak jelaskan apa tu? Lebih-lebihan. Tu. Saya nak tunjuk usul Arab. Tuan-tuan faham tu, baca kitab Jawi mana cerdik tu, boleh baca kitab Jawi. Apa lagi nak sebut? Sembahyang sunat. Daripadanya. Kalau tak guna daripadanya, saya sebut ni. Kita pasal nak bicara sembahyang sunat daripada muakkad, daripada witir. Apa daripadanya? Nak jelaskan sembahyang sunat tu antaranya witir, rawatib, tarawih dan sebagainya. Dia gunakan, disebut sesuatu, lepas tu dia sebut perkataan daripada. Ni pun lebih-lebihan daripada kulit. Apa lebihan tu? Daripada darah.
Maksudnya sebahagian daripada lebihan tu ialah darah. Lagi? Dan daging. Daging mana? Daging yang ada pada kulit. Memang kalau siapa ada pengalaman lapah binatang, memang biasanya akan ada satu lapisan nipis kulit. Satu lapisan nipis isi daging binatang yang lekat di kulit. Memang ada. Dan memang kalau orang pandai lapah, memang daging tu tak lekat langsung kat kulit. Kalau kita baru masuk dalam bidang melapah, memang daging tu akan lekat kat kulit. Tuan-tuan tak faham, dengar saya sebut dan carilah pengalaman lapah. Esok musim korban, try pegang pisau satu, kereh, tengok apa masalah dia dan apa yang jadi. Kalau ada saya boleh cerita. Inilah yang cerita hari tu. Tak hadir majlis ilmu lah tu. Okay. Dia tak faham lah tu. Saya suka guna fenomena macam tu. Apa cerita ni? Baik. Darah, daging pada kulit dan lainnya. Lain pada darah tu yang sebut lendir, antaranya bulu. Apa lainnya daripada barang yang membusukkan dia. Antara yang istilah benda yang nak dibuang ni apa dia? Benda-benda boleh membusukkan dia. Okey. Antara benda busuk ni lemak. Jadi lemak, apa lagi lendir-lendir, daging, benda-benda ni dia akan membusukkan kulit. Okey, siap. Baik, nak buang dengan apa? Buang ni hilang tu, hilang dengan sesuatu yang tajam rasanya. Kita nak istilah samak ni mesti hilangkan dia dengan sesuatu yang tajam rasanya. Baik, ambil faham istilah sesuatu yang tajam rasa. Apa maksud tajam rasa? Bukan tajam ni tajam pisau, tapi tajam ni ialah tajam benda tu. Contoh tajam senang kita tengok untuk faham kata tajam. Istilah tajam rasa satu, dan yang kelat. Boleh juga sesuatu yang kelat untuk jadikan alat untuk menyamak. Baik. Contoh seperti tawas. Tawas tajam ke? Bukan tajam pisau. Tajam apa? Macam mana masuk tajam rasa tu? Kalau tawas pegang lama-lama macam mana? Tangan akan jadi sesuatu. Antaranya kapur. Istilah tajam rasa. Istilah tajam rasa ni maksudnya dia akan ada, mungkin kita akan rasa panas ataupun rasa di kulit kita menyengat. Istilah tu kan menyengat kan, bukan ada sengat macam lebah tu. Istilah menyengat ni kita rasa tajam. Contoh tajam lagi, cili tau, cili. Kita potong cili, tambah blender, lepas tu rendam tangan dalam cili macam. Panas, kita akan rasa panas. Makan nasi pun kalau pedas melampau, rasa apa kat tangan? Panas. Bibir pun panas. Bibir pucat pun kena cabai panas merah. Betul? Tambah sapu kat muka macam. Itu istilah tajam rasa, tajam zatnya. Contoh dia bagi tawas, buah manjakani, itu contoh kelat dan pahit. Dan umpamanya, atau seumpamanya lah, apa dia tu? Saya tak pernah terjun bab-bab menyamak macam ni. Pasal saya tak pernah menyamak kulit bangkai. Walaupun saya pernah ambil kulit kambing yang dah disembelih untuk buat beg, untuk buat dompet, dulu saya rajin nak tu. Pasal kat pondok dulu antara tugas untuk menyembelih binatang dan melapah kambing, selalunya kambing lah, di Menasah kat pondok, masa saya pondok saya duduk ni, Berkelah Hulu ni, antara orang yang bertugas dalam bab tu saya lah. Tok Guru kata, dia panggil Ustaz Mat, dia panggil kat saya Ustaz Mat Zaini, dia panggil saya macam tu. Sembelih, ni sebelah kambing ni. Ni akikah untuk orang ni. Dia sebut itu lagi, saya buat kerja lah. Siap sembelih, lepas tu saya punya kerja. Masak apa orang lain saya tak ada nak tu. Tapi saya nak kata apa? Saya nak kata tang saya sembelih, tang lapar, lepas tu kulit dia tu bukan kulit bangkai. Jadi saya tak perlulah istilah menyamak ni, pasal memang kulit dia lah suci dan bulu dia suci pasal saya sembelih. Cuma saya ada proses, saya ambil dia, buang-buang lemak-lemak ni pasal memang dia busuk nanti. Untuk ambil kapur, sapu tu pasal apa? Ambil kulit dia dan siapkan bulu sekali. Boleh ambil bulu ke? Kalau kulit yang binatang sembelih tak ada masalah. Dan binatang pula, binatang boleh makan daging.
Kalau tak samak pun tak ada masalah. Bahkan hang nak makan dengan bulu sekali pun boleh kalau hang nak makan. Tapi tak ada orang makan bulu. Macam mana pun nak sebut dari segi kata dia tu tak najis dan tak perlu disamak. Ada pun kulit bangkai saya tak pernah buat kerja. Macam mana pun kaedah dia, carilah benda yang tajam ni. Benda yang tajam rasa ni. Disebut seumpamanya apa saja yang boleh. Dan dia kata boleh ni jikalau najis sekalipun. Sekalipun alat yang kita nak guna untuk istilahnya menyamak dan mematikan sel-sel kulit supaya dia tak akan jadi busuk apabila direndam dengan air nanti. Sekalipun kita gunakan pemangkin untuk menyamak itu adalah najis. Contoh seperti tai merpati. Merpati burung pati lah. Tai dia tu. Bila burung pati banyak-banyak ada sangkar, tai dia tu boleh digunakan untuk menyamak sekalipun najis. Jadi kalau faham tu tai burung pati ni power ke? Dia tajam. Satu kalau bela burung pati, antara risiko dia tambah kita lepas bagi dia terbang, burung pati pula banyak beratus beribu ekor. Antara risiko besar yang terdekat apa dia? Bubung bocor. Dia apa? Dia tajam, dia boleh mengakis cat hatta tak kira lah zinc lah. Kalau zinc ni cepat sangat lah istilahnya gitu. Tak percaya tengok saya nak tunjuk kata tarik burung pati. Kalau tak tarik burung pati pun tengok macam ni. Kita ada kereta untuk ayam berak atas kereta. Cuba biar tarik ayam tu seminggu atas tu. Kita boleh basuh tarik ayam tu. Apa tengok kesan dekat tarik ayam tu apa jadi? Hang tu hang sabun hang tonyong pun tak hilang. Pasal apa? Ada sesuatu yang mengakis. Cuma cat dia taklah hilang, taklah terkopik, tapi tumpuk tu ada. Kalau tarik burung merpati ni macam mana? Lagi tajam. Kalau dalam jangka masa panjang, silap cat pun boleh terkopik. Jadi kalau kena dekat kulit binatang macam mana? Dia akan boleh mematikan sel-sel kulit ni. Yang kalau kata bila dia mati, istilahnya tajam nanti, sampai jangka masa yang kita rendam nanti, sampai satu tahap, yang kalau kata kulit ni apabila telah disamak, kalau katalah yang ni dia sekarang basah, bila kita keringkan dia, nak tengok sempurna tak sempurna dia telah disamak ialah bila kita, andai kata kita rendam kulit yang telah disamak ni sekali lagi, dia tak busuk. Sekalipun kita rendam air biasa, bukan air yang apa-apa campuran cabai apa dan sebagainya ni, tarik burung pati, biji mana buah manjakani dan sebagainya, dia tak kembali busuk. Bila dia tak busuk tu menunjukkan bahawasanya kulit itu telah disamak dengan sempurna. Dan kita gunakan benda yang tajam rasa, tajam zat ni pasal apa? Antara fungsi dia adalah untuk mematikan sel-sel haiwan yang ada pada kulit tu supaya dia mati, yang bila kena air dia tak busuk. Satu, yang boleh jadi sel ni mati dan tak busuk, apa dia? Kulit sahaja. Bulu. Bulu kalau atas bahan asal, dia tak boleh disamak. Selesai bab bulu. Walaupun katalah orang tembak rimau, buru rimau. Rimau bukan boleh makan daging. Dan orang ambil kulit. Dan orang samak. Orang nak kulit ke nak bulu? Nak bulu. Pasal bulu dia tu lawa nampak bulu rimau. Glamour sikit. Pasal apa? Bulu rimau. Kalau tengok kulit aja, orang tahu kulit apa? Kulit rimau pun boleh percaya kulit rimau. Betul tak? Faham saya sebut apa? Satu, kalau katalah ada orang jual kulit rimau dan ada bulu rimau, soal, boleh beli tak? Dia kata, Ustaz, yang ni kulit ni dah samak. Dia tahu kita Ustaz. Tak pun Tuan Haji, Ustazah, Cik Puan, jangan takut, kulit rimau ni kita dah samak. Okey, kulit dah samak tak ada masalah. Tapi apa masalahnya? Mengapa? Bulu tak boleh disamak. Yang boleh samak kulit je. Itu bulu tu hukum apa? Hukum tu masih kekal hukum bangkai. Kalau buruh dalam rumah, hukum simpan bangkai dalam rumah. Kalau kita buat tempat sujud, buat sejadah, kulit rimau, beli harga 3,000 dulu. Kita buat sejadah macam mana? Tak sah semayang. Pasal apa tak sah semayang? Pasal kita semayang di atas bangkai. Mana bangkai? Bulu. Bulu apa? Bulu rimau. Tambah bulu babi. Okey, lagi cepat faham. Ya. Ya. Ya, bagus.
Ya. Best soalan tu. Ayat yang ditanya, bukan soalan yang ditanya ialah bulu memang tak boleh disamar. Dan bila sebut berus, lukisan, berus cat dibuat daripada bulu. Soal, bulu apa? Banyaknya bulu babi, betul ayat tu. Jadi bila bulu babi sama pun tak jadi. Yang kata bulu babi, kalau bulu harimau apa boleh tak? Tak boleh. Itu